Penggunaan media sosial antaranya adalah menyentuh isu perkauman, berkongsi sesuatu perkara sensitif, menimbulkan kemarahan sesebuah kaum atau penganut agama tersebut. Sistem pendidikan yang berbeza di mana terdapat sistem yang tidak fleksibel, sekolah berasingan mengikut kaum, kekurangan komunikasi antara kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kedudukan geografi, iaitu kawasan tanah pamah dan berbukit bukau, menyukarkan perhubungan, kurangnya teknologi untuk berkomunikasi. Jurang dan dominasi ekonomi. Ketidakseimbangan pendapatan telah menghasilkan hak dan keuntungan yang berbeza, penguasaan ekonomi sesetengah kaum, dan dominasi kaum dalam satu ekonomi. Proses sosialisasi yang terhad, memastikan anak mementingkan nilai kaum sendiri, berpegang kepada ajaran kaum sendiri. Sebagai contoh sekolah kebangsaan yang berasingan antara kaum. Kewujudan surat khabar pelbagai bahasa, di mana merangkumi pelbagai bahasa mengikut kaum, menjarakan jurang pemisahan kaum dan dapat membawa unsur perkauman. Perbezaan parti politik adalah satu lagi cabaran dalam integrasi masa kini, di mana ia mempunyai tujuan dan kepentingan berbeza, menggunakan sentimen perkauman. Contohnya Barisan Nasional, MCA dan MIC. Assalamualaikum dan hai, nama saya Siti Aisyah binti Abdul Rahman. Di sini saya ingin memberi sedikit ulasan mengenai cabaran integrasi antara kaum di Malaysia. Integrasi bermaksud penyatuan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza lalu menjadi satu entiti yang terikat oleh nilai serta kepentingan bersama. Ia juga berperanan untuk menyatukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui identiti bersama kerana perpaduan rakyat menjadi teras kepada kemerdekaan negara yang berdaulat. Cabaran utama yang menghalang kaum dan hubungan etnik di negara kita adalah bersangkutan dengan nilai hidup iaitu prasangka, perkauman, etnosentrisme dan sosioekonomi dan pemisahan fizikal. Kesemua perkara ini membawa perpecahan antara kaum dan etnik kerana mereka masih kukuh kepada peranan tradisional dan berpegang teguh kepada nilai-nilai yang terbatas antara kaum. Masalah hubungan etnik
dan integrasi kaum ini berpunca daripada dasar-dasar British ketika menjajah tanah Melayu dahulu. Sikap prasangka buruk antara kaum dan mengutamakan etnik sendiri menjadi penghalang kepada perpaduan antara kaum dan bercorak generalisasi dan stereotip di atas bukti-bukti yang tidak kukuh. Masalah prasangka buruk antara kaum ini bermula dari era penjajahan British yang menjalankan pemerintahan dasar pecah dan belah yang telah menjarakkan perpaduan antara kaum. Sikap perkauman ini mewujudkan hubungan yang tegang dan menjarakkan sosial antara individu. Sikap perkauman ini boleh menghalang perpaduan rakyat sekaligus merencatkan kemajuan negara. Di samping itu, masalah ini tidak akan selesai jika setiap kaum tidak dapat bertolak ansur antara satu sama lain. Etnosentrisme pula merujuk kepada kepercayaan bahawa unsur-unsur budaya sendiri adalah yang terbaik dari budaya etnik yang lain. Sikap ini menghalang interaksi dan pergaulan yang luas antara kaum dan etnik. Kesimpulannya, kepentingan etnik adalah segala-galanya bagi kaum-kaum yang ada di negara ini berbanding kepentingan-kepentingan nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulhilmi bin Yusof akan memberikan sedikit refleksi tentang tajuk video yang telah diberikan. Tajuk kami adalah cabaran integrasi. Integrasi antara kaum di Malaysia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dalam konteks sejarah, keluarga, pendidikan dan agama, terdapat beberapa cabaran yang perlu kita pertimbangkan. Bagi konteks sejarah, faktor sejarah memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan persepsi masyarakat. Sejarah perkauman dan konflik masa lalu masih mempengaruhi hubungan antara kaum. Oleh itu, pemahaman sejarah yang objektif dan inklusif perlu diperkukuhkan untuk mengatasi cabaran ini. Untuk konteks institusi keluarga, keluarga merupakan ejen sosialisasi utama. Namun, terdapat situasi di mana nilai-nilai perkauman dan stereotip dipindahkan dari generasi ke generasi. Oleh itu, pendekatan pendidikan dalam keluarga perlu mempromosikan kesedaran tentang kepelbagaian budaya dan saling menghormati antara kaum. Untuk konteks pendidikan, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat. Pendidikan yang inklusif dan memperkenalkan pelajar kepada kepelbagaian budaya dalam membantu mengurangkan sentimen perkauman. Guru dan kurikulum perlu memainkan peranan aktif dalam memupuk pemahaman dan toleransi antara kaum. Untuk konteks agama, pada saya konteks agama ini adalah yang paling penting sekali. Agama juga mempengaruhi persepsi dan hubungan antara kaum. Walaupun Malaysia mempunyai pelbagai agama, pemahaman yang benar tentang nilai-nilai agama dan penghormatan terhadap kepercayaan orang lain adalah penting untuk mencapai integrasi yang sebenar. Dalam usaha memperkuatkan integrasi, kita perlu bekerjasama sebagai satu bangsa. Kesedaran, pendidikan dan dialog terbuka adalah kunci untuk mengatasi cabaran ini dan membina masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Apa yang boleh saya rumuskan di sini, untuk cabaran integrasi ini, kita akan berdepan dengan pelbagai isu dari masa ke semasa. Jadi berharap semua pihak, semua masyarakat dapat memberikan kerjasama dan juga toleransi kepada semua kaum yang lain walaupun berbeza agama dan bangsa, supaya Malaysia terus makmur, maju jaya sampai bila-bila. Sekian, terima kasih.